ahli Dewan Negeri dan juga ahli Parlimen, termasuk juga YB Doktor sendiri yang membuat kegiatan maknanya untuk membawa pengisytiharan, maknanya permohonan untuk menyemak deklarasi darurat dan juga pengantungan persidangan Parlimen DUN ke semua di negeri di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kan. Apa sebenarnya perkara ni, ke mana arah dia dan juga macam mana situasi ini sebenarnya ni YB? Ya, tindakan memfailkan saman itu sebenarnya kita lakukan sebagai suatu langkah terakhir lah, ataupun antara langkah selain daripada yang berhormat Production menghantar surat dan sebagainya pada ahli parlimen itu, kita nak nak memastikan bahawa ada check and balance lah. Kita tidak tahu bagaimana mahkamah akan menangani kes ini, ya, sebab kes-kes yang ada pun sebenarnya tidak memihak kepada kita. Tetapi saya fikir dengan hujah baru yang boleh dikemukakan, dengan isu baru yang kita nak kemukakan, tidak mustahil mahkamah akan mengambil kira perkara-perkara itu, kan? Yang satu lagi ialah kita nak juga dalam masa yang sama secara menggali, kalau boleh saya katakan dari segi politik, kita nak juga melihat bagaimana hakim-hakim ataupun badan kehakiman kita memainkan peranan mereka dalam keadaan seperti ini, sebab apa yang berlaku ni tak pernah berlaku sebelum ini. Kalau kita baca ordinan yang dikeluarkan itu, saya agak terkejut oleh kerana contohnya zaman Tun Razak isytihar darurat ataupun dia jadi pengarah mageran dulu, berlaku peralihan kuasa. Kita jangan lupa Tun Razak jadi Perdana Menteri menggantikan Tengku Abdul Rahman sewaktu darurat. Ya. Jadi maknanya kalau orang kata musim darurat ataupun dalam keadaan darurat tak boleh berlaku peralihan kuasa, itu bohong, sebab Tengku Abdul Rahman letak jawatan masa darurat apa? Bukan? September tahun 70 masih darurat lagi ketika itu. Kemudian jangan kata Parlimen tak boleh keadaan darurat. Parlimen bersidang tahun 71. Darurat sejak bulan Mei 69. Dan tahun 71 itulah berlaku perlembagaan banyak yang ekstensif pun ada. Maknanya Parlimen bersidang. Jadi yang sekarang ini, bila ordinan ni kata sampai ke peringkat kuasa agung dibekukan, kuasa agung untuk memanggil, memprorok, membubar Parlimen dibekukan. Kalau tengok section 14 1A tak silap saya, ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021, di situ kuasa agung itu dibekukan oleh Muhyiddin. Yalah, memang takkan agung buat undang-undang untuk bekukan kuasa dia sendiri. Kan? Ordinan darurat itu atas nama agung lah, agung yang saya diperakukan di istana mana di Pekan, betul lah. Tapi yang buat Jabatan Guam Negara di atas instruction yang dikeluarkan oleh pejabat Perdana Menteri. Bukan. Jadi Section 14 itu saya katakan tadi membekukan kuasa agung. Jadi sunyi sekarang ini, adakah perkara itu disedani oleh Tuan Agong dan diperkenankan oleh Raja-Raja Melayu? Tadi orang kata kita derhaka kan? Yang derhaka siapa kan? Itu menarik itu. Saya bangkitkan isu ini, bukan saya pandai-pandai, sebab ini pernah berlaku. Tahun 83, krisis antara kerajaan persekutuan di bawah Dr. Mahathir berlawan dengan Raja-Raja Melayu waktu itu. Puncanya apa? Puncanya apabila Mahathir ambil kuasa agung tanpa bincang dengan Raja-Raja. Sekarang ni, Muhyiddin guna ordinan darurat untuk bekukan kuasa agung. Apa macam? Tak sama ke? Kalau dulu Raja murka 83, ingat sampai 4 bulan. Ingat siapa yang ingat? Rapat umum orang UMNO pergi belasah Raja-Raja Melayu. Sebab tu malam kemarin saya ada live dengan Datuk Sri Kamal Amir. Dia kata UMNO menunjukkan. Saya kata ada UMNO yang paling banyak kencing raja, UMNO yang paling banyak kurang ajar raja, UMNO lah. Bukan? Jadi saya
saya hanya mengumumkan fakta ni, Pak Yah. Saya bukan mencipta, bukan berdrama tak. Ini fakta yang dah berlaku. Ceklah kan. Kalau kita kritiskan, Mahathir pindah kuasa raja perkenan kepada orang undang-undang, itu saja. Raja murka, agung tak nak. Jadi sekarang ini diguna darurat. Darurat memanglah tak payah ke parlimen. Itu masalah dia. Jadi siapa lebih rakus, Mahathir ke Muhyiddin? Jawablah Muhyiddin. Jadi ada persoalan yang patut nak ditimbulkan terus ni. Ini maknanya siapa derhaka? Maksudnya begitu. Siapa derhaka? Kita ke dia? Sebab saya ingat dia pun tak perasan. Dia puak-puak ni dia tak perasan. Dia baling kita, boleh kena dia balik. Dia tak perasan sebab dia lebih kurang hajar lagi kepada raja daripada kita. Kita tak persoalkan kita. Kita biasa saja berbeza pendapat saja. Yang dia bagi ambil kuasa tu macam mana? Tu macam mana? Sebab begini secara teknikalnya ordinan darurat tu menggantung perkara 55 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 55 itulah yang memberikan agung kuasa untuk memanggil, membubar, memprorok parlimen. Disebut di situ. Jadi Muhyiddin buat ordinan kuasa itu dia tak berjalan macam tandanya dilumpuhkanlah ataupun dipeti sejukkan untuk sekejap. Pandai dia. Okey. Ini ada sebelum kita berakhir ni YB Doktor, ada soalan daripada Muhammad Nasir. Ini soalan kesimpulan jugalah yang akhir. Tadi soalan akhir, ini soalan kesimpulan. Dia kata, okey, bagaimana untuk mengakhiri ataupun memasukkan darurat ni? Itu soalan dia tu untuk menamatkan persoalan kita pada hari ini. Jadi kan, nak tamatkan macam mana pula dia? Saya dah seperti yang berlaku sebelum ini kan. Saya kata tadi darurat tahun 69 dan sebagainya hanya ditarik balik, hanya dimasukkan pada tahun 2011 oleh parlimen kan. Jadi mana kerajaan kan terbuka kan. Jadi macam ni lah. Kalau saya kata kita minta Muhyiddin mansuhkan ataupun logik lah sebab dia yang buat untuk selamatkan dia kan. Jadi kita minta dia tarik, mau tak? Itu jawab sendiri lah. Mahkamah tak boleh buat ini bukan kerja mahkamah, bukan. Ini bukan kerja mahkamah ya. Jadi jawapannya saya ingat di lapangan politik lah. Jadi rakyat kena bersedia sampai masa itu kita tahulah pendapat. Okey, baik. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Bari, yang saya kata hari ini kita telah bincang satu isu yang besar, yang berat, yang saya rasa kita telah mendapat ulasan dan juga butiran-butiran saya sekira yang telah dikupas oleh Yang Berhormat Dr. Aziz Bari yang cukup baik, dan juga kita punya pandangan juga pengetahuan yang tambah kita pada hari. Jadi sekali lagi bagi saudara Ehsan dan juga kru Cik Payah hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Bari. Moga-moga insyaAllah dalam tempoh terdekat ini, maknanya dalam usaha untuk kita mengemukakan memfailkan isu ini di peringkat di mahkamah boleh jalan yang baik, yang seterusnya rakyat mendapat kan keseluruhannya dalam tempoh darurat ini, dan juga dalam keadaan kita PKP, dan juga dalam tempoh pandemik ini, semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi sekali lagi bagi saudara Ehsan dan juga kru Channel Payang mengucapkan ribuan terima kasih, dan kita mohon ampun dah mungkin ada kekurangan daripada sudut teknikal dan sebagainya. InsyaAllah kita berjumpa lagi di sesi Channel Payang pada isu hari, dan insyaAllah kita juga akan berjumpa pada hari-hari nanti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.